Yo guys, hari ni secara officialnya studio aku dah pun di-upgradekan kepada Pro punya PlayStation 5. So, macam yang aku janjikan dekat korang hari tu dalam video sebelum ni, aku akan buat unboxing kalau korang like dan juga komen dekat bawah kalau nak tengok. So, sekarang aku dah bawa PlayStation 5 dan juga nak tengok apa yang ada dekat dalam ni. And then kita akan buat a few gameplay sikit, nak tengok perbezaan antara yang dulu dan juga yang sekarang, ataupun based on pengalaman aku sendirilah. So, PlayStation 5 Pro ni baru saja launch hari ni dan dijual to public. So, korang pergi dekat mana-mana kedai Sony PlayStation Malaysia, korang akan dapat beli PlayStation 5 ni. Tapi in terms of stock tu, aku tak pasti ada ataupun tak. Sebab yang ni pun the last unit yang aku beli. So, boleh bayang tak macam mana orang actually nak juga grab PlayStation 5, nak tengok apa yang baru dan juga nak pentingkan kualiti bila korang buat, especially fokus terhadap FPS dan juga kualiti video ataupun gaming tu. Alright, so ni apa yang korang akan dapat. Kalau korang tahu lah kan, dia punya kotak sangat-sangat ringan tau. Dia tak macam an OG first generation of PlayStation 5, berat betul-betul. Yang ni aku boleh angkat satu tangan saja. And then boleh nampak kat sini dia actually promote 4K 120, support HDR. Dekat sini dia tak ada CD. So yang PlayStation 5 Pro memang tak ada CD support, unless kalau korang beli secara external lah kan, ataupun secara berasingan. Other than that, tak ada apa sangat. Korang tengok still lagi sama, warna biru dekat macam tu. And dia sebenarnya sama macam PlayStation 5 original yang tak ada disc. So dekat sini dia warna hitam, nampak kan? So sama dekat situ. So kita akan terus buka aja. Aku dah ada pisau kat sini. Ready? Let's go. Ada kat sini ada satu je tempat yang korang boleh buka. And then kita just tarik je. Dan korang boleh nampak ini adalah kotak PlayStation 5. First thing first, korang still akan dapat style old school, tak nampak modern. Dia punya kabel ataupun power cable dekat sini dengan connector yang masih lagi sama macam tu kan, still lagi compatible dengan yang lain. And then apa lagi yang korang akan dapat, dia akan ada controller. Macam saya cakap, ni adalah a DualSense controller, sama macam PlayStation 5, PlayStation 5 Slim, sama saja. Tak ada yang fancy ataupun color yang lain. Official color memang warna putih macam ni. Belah sana akan ada lah dia punya HDMI. Yang ni akan support 4K 60fps kalau korang memang main game sampai macam tu, ataupun TV korang support. Dengan USB Type-C yang C2C, tapi dia tak panjang tau. Aku rasa ni dalam like 1 meter probably, ataupun probably 2 meter. Agak susah lah aku nak unbox sebab dia macam besar kan. Usually tak, aku tak buat unboxing kotak besar macam ni. Alright, kejap. Apa lagi yang korang akan dapat? Lepas tu korang akan dapat dah PlayStation 5 Pro dekat sini. Tarik je. Tengok, aku boleh angkat satu tangan je kot. So dia memang betul-betul ringan, tak macam OG punya version. Alright, lepas tu apa lagi yang korang akan dapat? Tak ada dah, kosong dah. Tinggal manual guide je yang korang boleh dapat. And still surprisingly, Sony bagi dia punya manual guide. Ini dia, PlayStation 5 Pro. Actually, rumours sangat banyak tau tentang PlayStation 5 Pro and how it looks. Tapi kita dapat agak berbeza lah dengan apa yang kita nampak. Even masa mula-mula PlayStation 5 OG tu pun banyak sangat speculation dan juga design yang keluar. At the end of the day, totally different. Yang tu aku tak faham. Alright, so cara nak buka dia still lagi sama lah. Dia still lagi rasa macam, to be honest, Sony tak rasa premium. Tu je apa yang aku boleh cakap. Dia wrap macam ni sahaja Lepas tu ni lah korang akan dapat PlayStation 5 Pro. Nampak? Dia still lagi design yang almost the same. Kalau korang tak biasa tengok PlayStation 5 akan cakap sama je kan. Tapi ada significant changes yang Sony dah buat dekat dalam version kali ni berbanding yang OG, berbanding yang Slim. Alright, sekarang kita nak cakap tentang upgrade yang Sony dah buat kali ni. Kalau korang nak tahu, ni adalah the first version yang Sony suntik AI ke dalam diorang punya konsol.
So ni technically adalah AI console daripada Sony sendiri sebab dia gunakan untuk ray tracing, untuk buat dia punya graphics lagi better dan juga upscaling kepada 4K kalau kau nak tahu. So this version is better kalau nak cakap tentang improvement ataupun upscaling macam tu. Upgrade yang dia orang letak juga dekat sini adalah contohnya macam dia punya processor. Sebelum tu sambil-sambil kita cakap pasal processor lah kan, why not aku tunjukkan dekat korang dia punya interior sikit. So cara nak buka dia actually mudah sahaja. Just peel daripada so cara nak buka dia macam tu je. Ni dekat bahagian atas. Lepas tu bawah dia pula start dia sama sahaja. Oh, ada bunyi agak pelan. Okey, tak patah. Tak patah. So ini adalah Sony PlayStation 5 Pro. Dia tak boleh berdiri. Oh, dia boleh berdiri macam ni tanpa perlu pakai cover. Upgrade yang dia orang dah letak dalam version kali ni adalah kau tengok dia punya processor. Walaupun dia pakai RDNA 2 sama macam yang Slim OG, tapi dia dah upscale ataupun dia dah overclockkan sikit berbanding yang tu sebab yang ni lagi powerful dan juga ada cooling system yang lebih bagus. Technically dia akan guna less power kalau korang guna ataupun main game yang agak demanding. And then dia punya graphics kali ni dah berubah juga, totally different daripada apa yang kita dapat. Contohnya macam korang akan dapat lagi improve dia punya 4K dan juga kekalkan pada 60 FPS. Sebab tu dia promotekan lebih 120 FPS kalau korang main game kan. Tapi standard dia untuk kebanyakan game actually support 60 FPS saja. Tu pun susah sebenarnya untuk dia orang punya platform sendiri. And untuk kekalkan kepada 60 tu memang susah tau kalau tak ada cooling system yang bagus dan juga tak ada a proper punya sistem ataupun proper punya processor in terms of dia punya main CPU dan juga GPU. However, dia punya RAM dekat sini masih lagi sama, 16GB RAM, tapi dia sebenarnya lagi laju, a faster version of GDDR6, 16GB RAM macam yang aku cakap. And then dia punya memori pun storage dia kali ni dinaikkan kepada 2TB. Dulu hanya 1TB saja. Sebelum yang OG pun bawah 1TB. Orang komplain, orang kata tak cukup untuk orang main game. Kali ni dia dah upgrade kan. Harga pun upgrade juga. Jangan lupa tu. Alright. However, korang juga boleh tambah storage kalau korang nak. Kalau rasa macam 2TB tu tak cukup. Dia punya GPU performance sebenarnya resembles macam korang beli AMD Radeon RX 6800. Lepas tu untuk Nvidia dia sama macam RTX 4060. Tu adalah dia punya performance territory in terms of dia punya GPU. Boleh kata upgrade juga, significant upgrade kalau korang berasal daripada Slim ataupun OG even. Yang tu lagi berbaloi sebenarnya. Korang tahu tak, Sony memang dia tahu orang memang gunakan konsol dia untuk main dengan monitor kan. Tapi cara dia nak promote dia orang punya jenama sendiri adalah dia orang perkenalkan dia punya protokol sendiri. That is PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution. Secara ringkasnya dia macam Nvidia dan juga AMD. So AMD dia ada FreeSync, Nvidia dia ada G-Sync. So ni dia ada PSSR untuk compatible dengan korang punya TV ataupun monitor untuk promote dia orang punya jenama sendiri. Sama je, lebih kurang sahaja. Other than that, kita nak cakap juga tentang dia punya performance lah kan. Aku tahu orang beli yang Pro ni memang fokus dia adalah untuk dapatkan FPS yang bagus, FPS yang konsisten. So cara dia nak bezakan antara yang version Pro dan juga non-Pro ni, yang ni adalah poin yang penting untuk korang sendiri consider untuk beli ataupun tak. So untuk PlayStation Slim, PS5 Slim kan, korang hanya boleh run sama ada nak quality ataupun korang nak FPS. So untuk PS5 Slim korang hanya boleh dapat antara satu, tapi untuk PS5 korang boleh dapat orang kata performance yang bagus ataupun FPS yang tinggi sambil quality yang bagus, that is a 4K. Sambil-sambil tu korang boleh dapat juga ray tracing. So ni apa yang Sony war-warkan, promotekan sangat dekat PlayStation 5. So kalau korang nak benda tu, this is a console yang korang memang cari-carilah. However, it comes with a steep price. Konsol yang aku beli dekat sini, PlayStation 5 Pro, harga dia adalah RM3,849. Aku beli PlayStation 5 Slim tu, harga dia tak sampai RM2,000. Boleh bayang tak? Mahalnya PS5 Pro. Usually kalau kita nak cakap pasal upgrade, not more than half daripada kita dapat kan, daripada yang asal, daripada yang base.
Tapi ni lebih sekali ganda untuk korang dapatkan version Pro sahaja. So dekat sini aku akan cakap agak susah untuk aku recommend. Tapi kalau korang nak sangat that quality dan juga FPS, yang ni sahaja dapat deliver apa yang korang nak tu. Selain daripada tu, kalau korang main game macam biasa je, tak ada monitor yang support 120, tak ada yang support 60, better kekalkan kepada PlayStation 5 OG ataupun Slim. Kalau tak berbaloi. Aku sempat install FC25 dekat PlayStation 5 Pro and aku enablekan performance mode untuk tengok macam mana dia punya FPS actually consistent ataupun tak. Boleh kata aku dapat tengok FPS yang cukup tinggi dekat sini. Aku assume 60 FPS sebab game ni tak boleh pergi lebih daripada tu, sebab dia pun boleh pergi sampai 120 FPS kalau ikutkan, ataupun 120 Hz. Another thing is korang kena enablekan dekat dalam setting untuk performance mode kalau korang nak. Kalau tak, dia on by default. Lepas tu dengan adanya ray tracing dan juga GPU yang advance, boleh tengok dia punya shadow memang reflect apa yang dia tengah buat, bola ke, shadow tangan ke, shadow kaki, dan even shadow dekat baju korang sendiri boleh nampak dekat gameplay tu. Dia punya visual memang cantik dan juga a significant upgrade daripada aku punya PlayStation 5 Slim sebelum ni. So aku akan try juga PlayStation 5 Pro ni untuk main contohnya macam Call of Duty, and then try juga Miles Morales, and then mungkin Gran Turismo yang baru. Nak tengok macam mana dia punya high FPS dan juga quality yang dia cakapkan tu. And then dia ada Wi-Fi 7, benda-benda yang standard lah, upgrade orang kata refresh berbanding yang predecessor. But macam aku cakap, the main complaint aku still lagi sama, kenapa kita tak dapat upgrade in terms of controller. Yang tu aku tak faham kenapa. Bagilah yang Edge punya version daripada yang ni, sebab yang ni memang betul-betul basic, tak kena nak pairkan dengan yang Pro. Better bagi yang Edge, yang latest, yang ada controller dekat bawah, yang ada button dekat bawah. Yang tu nampak lagi pro dan juga kena dengan harga sampai RM4,000 tu. Alright guys, kalau korang nak tengok aku review PlayStation 5 Pro ni, cuba komen dekat bawah so that aku boleh deliver. And kalau korang nak tahu secara spesifik apa benda yang aku patut bagi tahu dekat korang dan juga aku buat testing, komen dekat bawah juga. Aku akan cuba test untuk korang sendiri, tengok sama ada betul ataupun tidak. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye. Ni just aku buat unboxing je sebab it's quite tight. Hari ni aku ada a few hours saja. So sekarang kita akan try on. Let's fire this thing out. Let's go.